Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Untuk siri kali ini saya akan sambung sikit apa yang diceritakan pada siri yang pertama dahulu, yang saya akan detailkan lagi berkaitan dengan itu, sebab yang siri yang pertama itu nampak ringkas sangat penerangan yang saya telah sampaikan. Jadi untuk siri kali ini saya ambil balik slide yang lalu untuk dibincangkan, iaitu berkaitan dengan orang kencing manis tetapi dia rasa dia nak meneruskan berpuasa. Saya dah terangkan pada peringkat siri yang pertama itu, walaupun ramai di kalangan kita yang mempunyai sakit kencing manis dan mempunyai beberapa komplikasi yang tertentu, dan diharuskan untuk mereka, dibolehkan untuk mereka untuk berbuka puasa berdasarkan kepada situasi dan dalil-dalil yang tertentu serta mengikut kategori-kategori yang tertentu. Jadi kali ini insyaAllah saya akan terangkan lagi lebih lanjut berkaitan dengan kategori puasa bagi pesakit kencing manis, yang kita sekarang kita bahagikan kategori itu kepada 4 kategori yang utama lah, 4 kategori yang utama. Ini adalah berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta beberapa badan yang berautoriti yang lain yang menyentuh berkaitan dengan puasa ini dan dikaitkan dengan sakit kencing manis. Baik. Kategori yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi adalah kategori yang penting bagi mereka. Kenapa kita lakukan kenapa kita buat kaedah untuk mengkategorikan puasa di bulan kaedah untuk mengkategorikan puasa ini bagi pesakit diabetik ini penting. Pertama sekali adalah untuk doktor ataupun perawat menilai kembali pesakit itu sama ada mereka layak ataupun tidak. Yang kedua, pesakit itu sendiri supaya mereka sedar bahawa mereka dari segi hukum mempunyai beberapa keringan yang tertentu, beberapa kaedah yang tertentu yang membolehkan mereka berbuka puasa akibat daripada mungkin boleh menyebabkan masalah seperti pingsan ataupun maut, masalah nyawa dan sebagainya. Baik. Ini adalah penting bagi kita sebelum daripada pesakit itu nekat untuk berpuasa. Pertama sekali perlu berjumpa dengan pegawai perubatan dan jalani beberapa ujian darah, pemeriksaan dan sebagainya. Okay? Ini penting bagi mengetahui status kencing manis mereka, dan pegawai perubatan sendiri akan mengkategorikan kepada 4 tahap resiko yang sama, iaitu kategori yang pertama, di mana kategori pertama ni lebih kepada kategori pesakit yang kencing manis dan terkawal. Yang terkawal, maksud terkawal di sini adalah bacaan gula pada waktu puasa ataupun setelah daripada makan antara 4 hingga 7. Ini adalah julat yang normal bagi seorang pesakit kencing manis yang dikatakan terkawal bacaan gula mereka, serta tidak ada langsung komplikasi-komplikasi yang lain. Bukan saya sebutkan sini, antara yang besar adalah komplikasi kencing manis adalah seperti penyakit asma, stroke, serangan jantung, sakit buah pinggang, kerosakan saraf. Itu adalah komplikasi-komplikasi yang besar yang diperolehi oleh sakit kencing manis. Kalau tak ada ni dan dia bacaan gula dia bagus, maksudnya dia adalah sakit kencing manis yang stabil, yang terkawal, dan ada setengah daripada mereka yang hanya menggunakan satu jenis ubat saja ataupun tidak menggunakan apa-apa ubatan, hanya mengawal pemakanan mereka supaya gula dalam darah itu tidak tinggi. Pun begitu, perlu diperhatikan di sini bahawa paras gula yang saya katakan tadi sama ada waktu puasa ataupun setelah makan antara 4 hingga 6 itu bukan satu indikator atau indikasi yang tepat untuk menyatakan sama ada kita ni
berada dalam kategori terkawal atau tidak. Di sinilah perlu perbincangan sakit bersama dengan pegawai perubatan untuk berbincang lebih lanjut, maklumat yang lebih jelas bagaimana mereka ingin meneruskan puasa pada bulan ini, pada tahun ini. Kategori kedua adalah tahap risiko sederhana, di mana pesakit yang dalam kategori ini adalah mereka yang menggunakan suntikan insulin secara short acting ataupun tidak balas sendi. Kalau kita lihat di paparan itu, di mana short acting itu adalah yang berwarna merah dan oranye. Merah yang berada di sebelah kiri sekali tu, yang rapid dan short acting. Yang di sini oleh kerana pesakit yang menggunakan rawatan yang menggunakan insulin jenis ini, biasanya ia mempunyai risiko tinggi untuk hypoglycemia ataupun paras gula dalam darah dia akan menjadi cepat turun dari penggunaan insulin yang sebegini. Okay? Dan dalam kategori 2 ini, bacaan gula sama ada waktu puasa ataupun setelah makan antara 7 hingga 10. Ini adalah dalam kategori yang kedua. Manakala kategori yang ketiga adalah di mana pesakit yang mempunyai resiko yang tinggi. Mana kriteria dia adalah pesakit yang mempunyai kesan sampingan daripada kencing manis ataupun komplikasi pada kencing manis. Komplikasi kencing kencing manis ni banyak. Antaranya adalah seruk, antaranya adalah sakit jantung, antaranya adalah boleh menyebabkan mata buta, boleh menyebabkan diabetes foot, boleh menyebabkan sakit buah pinggang dan sebagainya. Bagi kategori yang ketiga ini, di mana pesakit yang disahkan dalam arti kata bahawa telah dibuat ujian atas darah mereka bahawa mereka mengalami sakit buah pinggang dengan bacaan-bacaan tertentu. Yang ni perlu berbincang dengan doktor lah. Adakah kita ni sudah mengalami sakit buah pinggang atau tidak. Dan yang kedua adalah mempunyai komplikasi seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, pesakit yang tinggal seorang. Dan ubatan yang diambil adalah yang jenis yang senang untuk dapat hypoglycemia. Contoh di sini adalah ubat yang nama dia sulfonylurea, jenis sulfonylurea. Jadi kena tanya doktor. Kalau kita tak tahu nama ubat, kita tak tahu jenis ubat dan sebagainya, ni kena bincang doktor sama ada ubat ini senang untuk dapatkan hypo ataupun tidak. Okey, yang keempat, orang tua yang tidak ada daya. Ini bagi orang tua yang berumur 60, 65 tahun ke atas, 70 tahun ke atas. Biasanya orang tua ni yang tak boleh tahan dengan lapar, dan apabila mereka ambil ubat, jadi senang untuk mereka dapat hypo dan sebagainya. Ini termasuk dalam kategori yang ketiga. Dan kategori yang ketiga ni, yang kelima, adalah pesakit yang mempunyai penyakit kronik lain. Penyakit kronik lain seperti darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Ini penyakit kronik lain. Kategori yang keempat, mana kategori keempat ini, ia adalah tahap risiko yang sangat tinggi. Kita dapat 7 kriteria yang utama di dalam ini yang termasuk dalam kategori ini, iaitu seorang pesakit yang mengalami hypoglycemia ataupun ketoacidosis, hyper ataupun hypo dalam tempoh 3 bulan sebelum daripada Ramadan, ataupun mengalami koma dalam kedua-dua keadaan tersebut. Maksudnya tempoh 3 bulan sebelum marinya Ramadan. Contoh Ramadan tahun ni adalah pada Mei pada tahun ni, maksudnya bermula daripada Februari, Mac, April, start daripada Februari itu sudah ada beberapa episod sama ada dia ni sering mendapat hypoglycemia ataupun hyperglycemia. Yang ni maksudnya kita menunjukkan bahawa dia punya kencing manis dia berada dalam keadaan yang tidak terkawal.
tidak kawan. Itu adalah tanda-tanda lah. Kalau dia meneruskan juga berpuasa, berisiko tinggi untuk dapat hypo ataupun hyperglycemia. Yang kedua, mempunyai sejarah hypoglycemia yang kerap, sama seperti yang pertama yang ke atas tadi lah, ataupun ada tanda-tanda pun sudah dikira. Maksudnya tanda-tanda untuk hypo seperti berpelung, seperti rasa nak pitam, loyo, nak muntah dan sebagainya adalah antara tanda-tanda hypoglycemia. Yang ketiga, pesakit suka untuk mengawal paras gula mereka dalam tempoh 6 bulan berturut-turut. Di sinilah perlu apabila kita membuat janji dengan doktor, mendapat perawatan bersama dengan doktor, kita kena tengok profil kita punya bacaan gula semasa kita berpuasa. Biasanya lawatan kita kat klinik biasa kita pergi pagi. Malam tu kita dah start puasa, dan pagi tu doktor akan ambil darah dan kita boleh nilai kita punya paras gula dalam darah. So, kalau ikutkan di sini, dalam tempoh 6 bulan berturut-turut kita punya paras gula tu merah. Merah maksudnya lebih daripada 10, 15, 17, 20, 21. Di sini ini termasuk dalam kategori yang keempat. Jadi tahap risiko yang sangat tinggi. Yang berikutnya, yang keempat adalah pesakit kencing manis jenis 1. Jenis 1 ni adalah sejenis pesakit yang biasanya pesakit ini adalah dia dihidapi oleh penyakit kencing manis ini sejak daripada muda lagi, akibat daripada keturunan. Yang kelima adalah pesakit kencing manis yang menjalani dialisis akibat daripada sakit buah pinggang. Okey. Yang keenam, sakit kencing manis yang hamil yang diberi ubat insulin. Hamil di sini maksudnya apabila dia mengandung, dia mempunyai sakit, dia disahkan mempunyai kencing manis sama ada semasa mengandung sahaja dia mengalami kencing manis, ataupun dia telah ada kencing manis sebelum daripada mengandung, dan apabila mengandung kita akan berikan ubat secara suntikan insulin. Di sini bagi wanita yang kencing manis semasa hamil juga termasuk dalam kategori keempat, yang tahapnya adalah risiko sangat tinggi kalau ingin meneruskan berpuasa. Dan yang ketujuh adalah sakit yang umurnya kurang daripada 12 tahun. Biasanya anak-anak yang kurang daripada 12 tahun ni, dia tidak dapat menilai sebetulnya dia punya keadaan dia bagaimana untuk meneruskan berpuasa ataupun tidak. Jadi secara ringkasnya saya telah buat secara ringkasnya panduan umum. Kita katakan bahawa di sini bahawa kategori 1 dan 2 boleh untuk berpuasa. Mana kategori 1 ni okey, tak ada masalah sebab dia adalah dalam keadaan yang terkawal. Dia pun dah tengok dia punya profil dia dan sebagainya. Kategori 2 boleh, tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Syarat dia perlu berbincang lanjut dengan doktor. Berbincang dengan doktor, dapat khidmat nasihat dan perubatan, bagaimana cara dia untuk berpuasa tahun ini, perlu berlatih dahulu dan sebagainya, atau perlu dapat khidmat nasihat daripada doktor. Kategori yang ketiga dan keempat adalah kategori yang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Maksudnya kalau tanya doktor kata tidak dibenarkan berpuasa. Tapi not juga doktor. Not juga. Jika ingin teruskan berpuasa, dinasihatkan untuk membuat pemantauan rapi oleh anggota kesihatan. Maksudnya dia sentiasa mendapat sokongan dan dokongan serta mendapat konsultasi daripada anggota kesihatan, sama ada doktor ataupun tak kesihatan. Dan yang keempat adalah sakit yang memang berisiko tinggi, sangat-sangat berisiko tinggi, tidak dibenarkan langsung berpuasa kerana apabila berpuasa boleh menyebabkan beberapa komplikasi dalam diri mereka. Manakala kencing manis jenis 1. Jenis 1 seperti yang saya sebutkan, dia adalah terdiri pada golongan kategori yang keempat. Mempunyai masalah kategori yang keempat, mana ia adalah tidak digalakkan berpuasa dan tidak dibenarkan berpuasa kerana dia mempunyai risiko yang amat tinggi, kerana dia memerlukan pengawasan paras gula yang begitu rapi. Setengah daripada pasien itu, majoriti daripada kalangan pasien yang menggunakan rawatan mereka adalah pasien insulin. Sebab jenis 1 ini adalah insulin dependent. Jadi bila insulin dependent, dia boleh menyebabkan adjust dose dan sebagainya agak susah monitor mereka. Okey, saya rasa setakat itu sahaja yang boleh saya sampaikan untuk kali ini. InsyaAllah akan masuk kita dan masuk kita akan
Wallahu a'lam.